Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari kita berada di slot selepas subuh bersama Ustaz Syahri Ibn Rahman. Hari ini adalah hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari kita selalu memudayakan Al-Quran, ataupun khususnya kita mengamalkan surah apa? Semestinya surah Al-Kahfi. Jadi kita tahu bahawa surah Al-Kahfi ini mempunyai cerita-cerita yang sangat unik, yang Allah pentaskan 4 kisah dalam surah Al-Kahfi. Jadi keunikan kisah-kisah ini kita akan bersama Ustaz Syahri Ibn Rahman bagi membongkarkan rahsia di sebalik kisah surah Al-Kahfi. Silakan Ustaz Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Najah dan kawan-kawan semua. 10 minit kot. Ya, 10 minit. Saya cuba ulas something yang mungkin kita jarang terfikir tentang suratul Kahf. Semua sudah maklum, Najah mungkin maklum, suratul Kahf turun kerana peristiwa yang telah berlaku kepada Nabi SAW, iaitulah Nabi disoal. Apa soalan? Kalau Najah ingat lagi, yang ditanya oleh kafir Quraisy dengan bantuan daripada Yahudi di Yathrib. Apa soalan yang diajukan kepada Nabi SAW yang menyebabkan suratul Kahf turun? Berkaitan Ruhul Qudus. Yep, antara soalan yang diajukan 3, Ruhul Qudus. Sebenarnya bukan Ruhul Qudus Najah, Ar-Ruh. Kemudian mereka juga tanya tentang pemuda yang hilang, dan seterusnya adalah raja yang tawaf timur dan barat, yakni Zulkarnain. Tetapi apa yang anda akan perasan, Najah akan perasan, jawapan-jawapan yang dikemukakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada persoalan yang diajukan oleh musuh-musuh Nabi SAW tidak dijawab oleh Allah pada ayat pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru Allah Ta'ala jawab. Am hasibta anna ashabal kahf. Soalnya adalah, kalau surah itu turun untuk menjawab, maka mengapa 8 ayat pertama saja tidak terus menjawab? Dan mengapa suratul Kahf bukan hanya terkandung di dalamnya jawapan kepada persoalan-persoalan yang diajukan saja, tetapi terkandung juga di dalamnya jawapan-jawapan yang tak ada kena-mengena dengan soalan. Bahkan ayat-ayat yang tiada kena-mengena dengan cerita Zulkarnain, cerita pemuda, ayat-ayat yang tak ada kaitan dengan dua cerita ini lagi banyak dalam suratul Kahf. Bahkan soalan Isra, soalan pasal roh, tak ada pula jawapan dalam suratul Kahf. Tak apalah, yang persoalan tentang arwah tu kita tinggalkan dulu. Tetapi kenapa ditanya dua soalan? Memang ada jawapan kepada dua soalan tersebut, tetapi yang dijawab dalam surah ini lebih banyak tentang bukan ada kaitan dengan soalan. Agak-agak Najah sebab apa? Kan? Orang tanya kamu asal daripada mana? Kamu nak pergi mana? So kamu pun jawablah Najah, saya ni daripada Bangi, nak pergi ke mana je? Nak pergi ke Seri Iskandar. Dan saya ni orang Johor. Ayah mak saya bekerja, adik-adik saya. Lah, orang tanya dua soalan, tapi yang kamu jawab kamu daripada Johor. Apa kejadahnya kan? Jadi agak-agak kamu lah Najah. Sebab apa je? Dia rasa agak-agak. Dia rasa macam mana? Rasa dalam cairnya dia berhubung dengan Allah. Seperti mana Musa berinteraksi dengan Allah. Okey, maksudnya supaya rasa gairah, rasa cair, rasa zauq. Tapi soalnya Najah, benarlah surah ini turun pada Nabi. Nabi akan rasa tenggelam, Nabi akan rasa seronok, Nabi akan tadawuk, Nabi akan menikmati. Tapi soalnya kafir tak rasa macam tu je. Bahkan kafir-kafir ini akan rasa
menyampah aku, dia ni exit daripada soalan aku, dia tak jawab soalan aku. Kalau 1-2 ayat pun dia orang dah mula berpaling, apatah lagi 110 ayat suratul Kahf yang kebanyakannya tidak menjawab persoalan dia orang. Jadi tak apa Jam, kalau kita lihat daripada pendekatan Allah begini Azza wa Jalla, dia bukan hanya berlaku dalam suratul Kahf saja. Dia berlaku dalam surah-surah lain, di mana dalam surah-surah berkenaan memang ada 1-2 ayat yang memang ada kaitan dengan menjawab persoalan daripada kafir Quraisy. Contoh dalam surah Al-Isra. Ni kita nak ceramah surah Al-Isra ni. Dalam surah ni ada jawapan kepada soalan tentang roh tadi. Tetapi di entire surah Al-Isra tak ada kena-mengena sangat dengan menjawab persoalan kafir. Jadi kenapa ada ayat-ayat yang begitu banyak yang tiada kena-mengena dengan persoalan yang diajukan? Jadi jawapan kepada persoalan ini adalah, benarkah tiada kena-mengena? Kan? Benar ke yang kita namakan tadi ayat-ayat yang tiada kaitan dengan Zulkarnain dan pemuda Al-Kahf itu namanya tiada kena-mengena? Tak, kalau kita tadabbur kita akan mendapati memang sebenarnya ada kaitan, ada kena-mengena. Tapi yang kita nak share pada pagi ni, Najah dan kawan-kawan semua, satu benda je, kita ada banyak pengajaran je, satu je kita nak fokus, iaitulah apa jua isu yang menimpa Nabi, isu-isu yang menyebabkan emosi kita berubah, emosi Nabi berubah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya very highly motivated, tiba-tiba demotivated. Sebelumnya rasa semangat, tiba-tiba kadang kita rasa down. Jadi turun surah untuk menjawab apa yang menyebabkan Nabi rasa lemah semangat. So memang benar dalam suratul Kahf ada jawapan-jawapan yang menjawab persoalan daripada kafir Quraisy. Tetapi kenapa surah ini, di awal-awal surah ini tidak menjawab? Sebab Allah Ta'ala nak didik kita jadi orang yang ada prinsip, tidak terlalu dipengaruhi oleh apa yang berlaku di sekeliling. Maksudnya, apa yang berlaku di sekeliling menyebabkan kita kadang-kadang beremosi. Bila kita baca FB, kita baca IG, kita tengok IG, kita tengok apa yang berlaku dalam berita-berita, kadang-kadang dia menyebabkan kita jadi orang yang emosional, orang yang sangat orang panggil apa, reaktif, dan kita menjadikan hari itu hari yang sangat kita marah hanya kerana apa orang kata, hanya kerana apa yang orang lakukan. Tetapi Quran mendidik Nabi SAW dan kita, apa jua isu yang bermain di sekeliling anda kena jadi orang yang ada prinsip, orang yang tenang dengan prinsip. Kerana Quran mendidik Nabi, walau apa jua soalan yang datang kepada Nabi, walau apa jua cabaran yang datang kepada Nabi, ya, sebelum kita jadi orang yang react dengan persoalan-persoalan tersebut, kita kena jadi orang yang proaktif, orang yang ada prinsip. Ini didikan yang sangat halus daripada Quran. Dia macam ni lah, nak mudah faham saja. Anak tanya, ya kat sekolah tadi kawan tanya, dekat sekolah tadi kawan tak puas hati kat saya. Dia persoalkan mana saya dapat beg ni, budak sekolahan, mana saya dapat pencil box ni. Dia nak ambil pencil box saya lah, ayah. Dia tak suka saya punya tudung baru, saya punya kopiah baru. Budak-budak sekolah kita, sekolah agama kan, anak-anak. Jadi so anak luah pada ayah. Ayah, kat sekolah tadi budak-budak tak baik tu duk tanya saya macam-macam. Macam mana nak jawab, ayah? Ayah kata, bersyukur pada Allah kau dapat masuk sekolah tu. Anak protes lah. Ya, saya nak jawapan. Dia orang duk perli saya, dia orang duk cabar saya, dia orang duk tanya macam-macam soalan. Dan ayah cakap apa sebenarnya ni? Nak,
Bersyukur pada Allah kau masuk sekolah tu. Bersyukur pada Allah kat sekolah tu cikgu semua adalah cikgu yang bagus-bagus. Bersyukur pada Allah kau dapat jadi pelajar cemerlang. Budak tu memang protes. Ayah tak jawab soalan, tapi sebenarnya ayah tengah buat apa? Kan? Ayah tengah mendidik anak untuk kekal dengan prinsip. Apa prinsipnya? Prinsip alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bersyukur pada Allah kau dikurniakan Alkitab. Itu adalah nikmat yang paling besar ketika orang lain tidak mendapat nikmat ini. Dan ingat, apa jua yang berlaku di sekeliling anda, orang suka, orang tak suka, orang cabar, orang tak cabar, orang herdik, orang maki, jangan biarkan apa yang orang buat pada kamu menghilangkan kesyukuran. Ini dasar sebagai seorang mukmin. Jangan jadi orang yang mengeluh, orang yang marah hanya kerana berlaku sesuatu yang kurang senang di sekeliling anda, sedangkan anda lupa kepada satu perkara, iaitulah hidup ni Allah uji bersyukur tak bersyukur. Anda mahu lakukan itu dan ini, anda harap berlaku itu dan ini di sekeliling anda, anda terlupa untuk menghargai apa yang sedang Allah Ta'ala beri pada anda. Jadi Quran bukan hanya suratul Kahf begitu saja. Banyak surah dalam Quran, apa jua isu memang ada asbabun nuzul. Ayat tu memang ada asbabun nuzul. Tapi di antara surah, ulama-ulama asbabun nuzul kata apa, banyak ayat-ayat yang tak ada asbabun nuzul. Sebab apa? Ia turun sekali dengan ayat untuk menjawab, sebagai mendidik akar, membina prinsip, supaya Nabi jangan jadi orang yang terlalu cepat nak respon. Nabi jangan jadi orang yang isu oriented. Nabi kena jadi orang yang principle oriented, orang yang ada prinsip, and then baru kita jawab. Kalau kita duk jawab sikit-sikit nak jawapan, sikit-sikit ustaz tolong bagi saya jawapan, saya nak jawab orang ni lah, kita jadi orang yang menari mengikut rentak lawan. Lawan kadang-kadang tanya soalan, bukan nak tanya soalan pun. Macam suratul Kahf, sebenarnya bila Nabi jawab, dia tak beriman pun. Betul tak? Nabi jawab Ashabul Kahfi, Nabi jawab Zulkarnain, dia tak beriman pun. Sebab itu Allah tidak terus menjawab, sebab Allah tahu depa ni memang buat hal walaupun depa dapat jawapan. Tetapi Allah didik Nabi. Perkara yang lebih penting adalah kamu sendiri jangan terkesan sangat dengan soalan-soalan mereka. Allah tahu di sebalik soalan ini ada motif lain. Maka kamu dalam soalan-soalan begini, kamu sendiri kena faham kamu diuji. Bukan untuk menjawab, tetapi diuji untuk adakah dengan ujian-ujian begini kamu semakin bersyukur dengan nikmat wahyu yang diturunkan, instead of saya nak jawapan. Dia pun duk tanya ni, nanti apa umat akan tanya kalau saya tak dijawab. Jadi ana rasalah benda tu jarang kita terfikir kot, insya-Allah. Okey, Jah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz menerangkan tentang betapa pentingnya prinsip kita dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berlaku. Ya, pesanan untuk SRC lah tu. Terima kasih Ustaz. Pengisian mantap. Selamat membaca surah Al-Kahfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.